Allah Ta'ala berterusan terhadap diri kita. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabat baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada pembelajaran kita pada muka surah 63. Muka surah 63, 4 baris daripada bawah. Tuan-tuan hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi tuntutan fardu kepada kita bertaubat kepada Allah Taala, kerana tak ada seorang-orang pun sunyi daripada dosa. Kalau Nabi dikecualikan, dia panggil maksum daripada dosa. Allah Ta'ala perintahkan kepada orang semua, tubu ilallah, tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, ayyuhal mu'minun, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu kena taubat ilallahi jami'a, mu kena taubat semua sekali. Wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah ini atas jalan. Atas jalan taubat itu kembali ataupun pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas biar menjadi fitrah kepada kita orang yang tak ada dosa. Jadi yang pertama, sebelum ni kita kata dah, di antara 3 rukun taubat, yang pertamanya menyesal di atas jatuh kita ataupun mengerjakan kita akan maksiat yang lepas. Yang keduanya meninggalkan akan maksiat tersebut. Kita tak boleh nak duduk dalam kelompok yang sama. Pada malam ni kita nak bincang yang ketiga, syarat yang ketiga. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala anhu, katanya pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, yang ketiga daripada syarat bertaubat ataupun rukun taubat yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada upama maksiat yang taubat ia daripada maksiat. Mencita-cita maknanya mencita-cita putus dalam hati dia, ada cita-cita sebagai cita-cita yang jazam, dia panggil. Disebut sebagai cita-cita yang jazam, yang putus, tak ada atas cita-cita yang jazam atas ketiadaan. Ketiadaan tak mau kembali ia seorang lagi kepada upama seperti maksiat yang dahulu ia buat, yang telah taubat ia seorang daripada maksiat tersebut. Dia bertaubat dah kepada Allah Ta'ala ni terhadap maksiat yang dia buat. Bila dia buat dulu, dan lah ni dia tak ada cita-cita, dan dia bercita-cita tidak akan kembali lagi, tak akan lalui dah, tak akan buat dah, tak akan ambil dah, tak akan guna dah, tak akan laksana dah, tak akan kembali dah kepada buat dosa sebagaimana apa yang dia sedang taubat sekarang. Lah ni kita cakap apa sungguh di dalam hati kita, mencita-cita yang jazam. Kita hari ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perasaan yang jazam, kata cita-cita yang putus, kata cita-cita kita tak ada dah kembali kepada dosa tersebut? Lah, duk tengok, duk selok, rupanya ada lagi cita-cita lagi, aku boleh lagi. Ada cita-cita nak buat, tapi lah ni tertahan. Kalau kita masih lagi ada cita-cita tapi tak buat. Buat ke tak buat? Maknanya kita belum lagi bertobat, cuma orang yang menahan diri daripada melakukan maksiat. Bukan orang yang bertobat, cuma dalam kategori orang yang menahan diri daripada melakukan dosa. Tengok dalam diri kita tengok maksiat yang berasa seronok-seronok kita buat dulu-dulu, berasa nak buat lagi kalau ni
ada cita-cita nak buat tapi malu dah kau orang dah tua-tua ni. Ada juga kata gitu. Maka tiada sah taubat mereka itu yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada upama maksiat itu. Maka lagu mana kira-kira ada dalam diri kita ada cita-cita lagi. Ada cita-cita lagi buat, tak buat, cuma tahan diri aja. Papa taubat kita jadikan, maka tiada sah taubat. Mereka orang yang ada, orang yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali. Tiada cita-cita yang tiada ada jazam atasnya ketiadaan, tak mau lagi dah kembali kepada upama maksiat itu, maka taubat dia tidak sah. Bila mana taubat tidak sah, apa akibat dia? Apa akibat dia? Maka dosa tu duk kekal ada pada diri seseorang. Duk ada lagi. Dulu ada lagi, dulu ada. Kenapa? Kerana kita tidak bertaubat. Taubat ni orang panggil kikih buat. Kikih buat. Lagi tak ada kikih buat. Mana kata kita duk apa? Duk gosok tak tanggal lagi kita kikih buat. Duk tak apa ni lah. Duk tahu buat. Selagi dia tak tahu yang buat, tak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka tak akan suci ataupun ada lagi dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini apa dia? Ini rukun taubat yang ketiga ni lah. Ini kena faham sikit. Ini rukun taubat yang ketiga. Jika maksiat itu tidak meninggalkan fardu. Ini katanya mencita-cita atas ketiadaan kembali lagi ni. Kira-kira maksiat ni jenis bahasa tidak tinggal fardu. Tidak tinggal fardu. Dan tiada bergantung dengan manusia. Dan maksiat ni tidak berkaitan, tidak bergantung, tak ada hubung kait dengan manusia. Semata-mata kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kira-kira kita tinggal fardu lagu mana? Lagu mana jika kita tinggal fardu, maka dia bagi tahu. Adapun jika ada dosa itu meninggalkan upama fardu. Fardu ni ialah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Buat dapat pahala dan tinggal dapat dosa. Baik, dan jika ada dosa itu, dosa yang maksiat lah dosa ni. Maksiat itu meninggalkan upama fardu sembahyang. Upama fardu sembahyang. Tinggal upama fardu sembahyang. Dia tinggal sembahyang yang tanpa alasan. Dia panggil dosa besar. Merupakan dosa besar yang tinggal fardu sembahyang tanpa uzur. Orang yang tinggal fardu sembahyang tanpa uzur kategori dosa besar. Adakah uzur yang boleh diberi kemaafan tinggal sembahyang? Ada dua perkara aja. Orang yang keuzuran boleh tinggal fardu sembahyang, yang diberi kemaafan, tapi kena qada juga. Tapi tak dosa. Tak dosa kerana tertinggal, tapi kena qada balik. Dua aja ada. Tertidur dengan terlupa. Lupa kata macam ingat kata semaya dah, kadang-kadang kita balik nak keluar dah, tak ada dah, ambil semaya sajalah, nanti semaya pejabat lah. Tak ada. Kemudian naik pejabat, kerja banyak, tiba-tiba orang azan salah, hari semaya Zuhur tadi aku dah ada lagi, tapi Zuhur tadi aku semaya ke lah. Zuhur pun tak tinggal juga. Tak semaya Zuhur tadi terlupa. Pada ketika tu dia tak dosa, tapi dia kena qada balik. Dua perkara tu kalau saja duduk di orang panggil gapo di
jambatan perlu intan ke gapo. Perlu intan tak apalah ada go semayasa, ada go semayasa mari-mari tak ada semayasa. Maghrib dah. Tu dosa lah kita. Kerana apa? Cuai ataupun lego kita daripada menunaikan ataupun sengaja melengah-lengahkan sembahyang dosa lah gitu. Dosa dan wajib qada. Tu terlupa dan juga tertidur lah sekejap. Tidur pula dia banyak orang panggil taksiran dia. Biasanya kita tidur saya kalau tidur 10 minit pun biasanya tidur tak lama lah. Kalau setengah hari budak-budak anak-anak nak ramai tidur 10 minit 15 minit mengatuk sangat. Tiba-tiba hari tu tidur daripada waktu 1:30 lepas makan nasi tu tak semaya zuhur lagi. Siapa aku 4:30. Lah ni 4 berapa? 4:23 asal lah ni. Sedang-sedang 4:30 lah. Dah. Sebelum ni biasa tidurnya 10 minit ya. Tetapi kalau lah seseorang tu tidur memang kebiasaan dia 2 jam, 3 jam, maka dia wajib semaya dulu. Zuhur masuk dah masuk. Jadi kena semaya dulu sebelum dia tidur. Kenapa? Ghalib dia tidur ni lama. Tadi yang kita kata boleh tidur dulu kerana ghalibnya tidur sekejap, tiba-tiba hari tu hujan kata sejuk molek tidur kat tak ada gangguan apa je tidur sampai pukul 4:30. Saat tu dimaafkan oleh syarak. Tapi kalau kita dah walik dah tidur 2-3 jam, kalau tidur tengah hari pun 3 jam, maka wajib dia sembahyang zuhur dulu kalau dah masuk zuhur. Gitu. Baik. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Wajib ia mengqada akan fardu yang luput itu. Fardu yang wajib mengqada. Qada ni gapo dia? Qada ni dosa-dosa ni gapo dia? Ialah hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal fardu kita ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, kena bayar balik, qada balik. Orang panggil tuntutan Allah Ta'ala. Hak kewajipan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kena qada balik. Tiba-tiba rasa-rasa tak bayar zakat. Gaya puasa baru ni tak bayar zakat. Tak teringat bayar zakat. Tadi tak teringat kata semayang. Kalau tak ingat bayar zakat, teringat duk ralik main mercung ke gapo malam-malam, tak ingat bayar zakat. Lagu mana pula? Siapa kau orang banyak hari dah tak bayar zakat. Pas nak jadi gapo kan ada sabit hadis menyatakan bahawa siapa tak bayar zakat fitrah maka pahala puasa dia tergantung antara langit dan bumi. Pas saat tu nak buat lagu mana kita ni kira-kira nak jawab lagu mana kira-kira kalau ada orang bagi tanya kita haji ataupun ustaz ataupun syekh lagu mana apa nama ni tak bayar zakat nak hukum apa dia nak buat lagu mana nak buat macam mana, maka dia wajib kena dibayar zakat juga. Bila bayar zakat? Lepas hari raya lah dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal dah bayar zakat. 2-3 hari Syawal dah contohnya. Pas lagu mana? Zakat dia jadi zakat juga. Jadi tapi qada. Kerana zakat tu wajib, apabila tinggal benda wajib kita buat lepas pada tu dia panggil qada. Apa nama ni pahala puasa dia lagu mana? Ni kena serah kepada Tuhan lah. Tapi mana kata kita ada qada, ada laksana, ada hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala anhu. Baik kalau benda tu jenis bahasa fardu, kita tinggal fardu, maksiat dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang luput, maka kena qada yang luput tadi.
yang tertinggal tadi, yang fardu yang tertinggal, maka kita wajib qada dia. Katanya musannif, dan jika kira-kira ada maksiat itu bergantung, ada hubung kait dengan manusia, seperti mencuri harta orang. Baik, tuan-tuan hadirin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bila mana terlibat dengan manusia, dosa dengan manusia, maka dianggap sebagai dosa besar. Dianggap sebagai dosa besar kerana kena mendapat restu ataupun kemaafan daripada orang dulu, barulah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan dia terima dulu, baru Allah Ta'ala terima kamu dia. Kira-kira ada dosa, buat kenak pada orang, buat nyayuk pada orang, buat tak kena dengan anak bini orang ataupun orang lain, buat kenak pada orang, buat zalim pada orang, maka dianggap sebagai dosa besar. Selama tuan dia tak memberi kemaafan, Allah Ta'ala juga akan tak beri kemaafan. Selama mana? Selama kita ada keluar, kita minta maaf dengan dia. Kalau kita nak terus pada Allah Ta'ala, Tuhan tak terima gitu. Baik, seperti lagu mana misal kata ada hubung kait dengan orang mencuri harta orang. Mencuri harta orang. Ya, hadis yang lepas Nabi kata kalau dengan sebab kayu sugi pun akan dianggap apa, dia akan dihisap oleh Allah Ta'ala juga. Mencuri harta orang, curi apa dia selipar di masjid. Selipar di masjid. Kita pinjam. Selipar tu selipar masjid. Tuan dia kalau pulang. Tuan hak selipar tu kalau pulang dia pinjam orang pula lagi. Jadi habis daripada seorang pinjam orang tak habis orang. Tak boleh habis orang. Dia kena minta. Pertama kena minta. Nak pinjam boleh, pinjam kena minta. Sekarang lagi nak menceritakan hukum pinjam ni kena atas hak yang sama. Apabila benda yang atas sama, tak boleh kata nak pinjam duit. Pinjam duit lah, aku tak ada duit ni. Anak apa ni aku telefon suruh beli susu, aku tak bawa duit, pinjam duit dulu. Pinjam duit tak boleh. Kena kata minta hutang. Minta hutang. Kalau pinjam kena atas, dia punya kaedah kena atas benda yang sama pinjam. Jadi kalau pinjam duit tak boleh. Kena atas dah pada hukum gitu. Tak boleh nak pinjam duit. Kena minta hutang. Minta hutang duit. Baru boleh kita tak bayar duit yang sama. Kalau minta pinjam kena bayar duit sama. Pinjam kena atas benda sama. Selipar tadi kena royak tu ada nak pinjam sangat, pinjam selipar ni sekejap. Tak boleh pinjam tu tak sah lagi tu. Saja tengok motor orang, pinjam motor orang. Ada kunci di motor ke apa. Tak boleh lagi tu, tak betul. Jadi kalau kita pinjam dah tuan dia tak tahu, tuan dia pun cari selipar tak ada, tak apa pinjam dah sekali habis selipar. Semua orang tak ikut selipar, orang tu ambil orang ni, jadi orang panggil apa? Huru hara jadi masa tu. Dengan sebab pinjam tak royak. Kena cerita kepada tuan dia, kena habaq kat tuan dia, kata nak pinjam selipar saat ni, selipar tak ada nak ambil. Tunggu sat rumah berkat tu dia lari balik kejap tak apa lah gitu. Kalau dah pinjam dia, kita lambat atas dia pun turun, dia pinjam orang pula. Jadi habis orang, huru hara jadi masjid. Ingat kita jangan minta pinjam. Kalau orang minta pinjam jangan duk bagilah duit. Kalau minta hutang kita bagilah. Kerana hukum minta berhutang dengan minta sedekah lebih utama bagi orang berhutang pada hukum. Kalau ada dua orang yang mari depan kita minta pinjam dengan minta berhutang dengan minta derma, maka sunat kita bagi minta hutang. Kerana minta hutang ni dia terdesak lah.
terdesak lah. Dia terdesak. Baik tuan-tuan hadirin dimaulah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kira-kira dosa tadi dosa yang bergantung ataupun melibatkan anak Adam, orang yang lain, maka dianggap sebagai dosa besar. Justru itu, daripada perkataan kata dosa besar, kira dosa kita melibatkan orang, jangan buat orang. Jangan buat inyanya orang, jangan buat zalim pada orang, jangan buat kenak pada orang. Apa lagi? Jangan menyusahkan orang. Cetak rokok untuk apa dia tu? Oh, cetak rokok. Cetak rokok tu hak siapa dia? Hak orang ke hak kita? Orang. Ya. Tengok apa nama ni cetak rokok berapa dia. Kalau cetak rokok atas kebenaran dia, sebab dia yang mengusahakan dulu. Nah, dia usaha dulu. Tapi kalau benda jenis bahasa kebajikan untuk disebarkan kepada kebajikan, saya rasa dipersilakan cetak rokok. Kenapa saya rasa? Sebab benda ni dia kira kebaikan. Kita apa nama ni, apa contohnya kepada dia? Mengaji misalnya, mengaji. Jadi dia belajar mengajar Iqra. Jadi maka dia apa? Dia ajar. Dia ajar. Dirakam lah, dirakam. Kemudian rakaman tadi ditunjuk pada orang ramai. Mengaji gini. Abata ni gini sebutan dia lah. Ataupun makhraj dia sekian. Tapi jadi sepatutnya disebarkan benda-benda kebajikan tadi. Tapi ada juga dia kata hak cinta terpelihara, tak boleh dia saja yang nak edar. Apalagi perkara maksiat. Perkara maksiat tu tak perlulah kita nak cetak rokok. Dan lagi pula cetak rokok hak orang sebenarnya. Minta izin, kena minta izin. Tengok baik. Sini pula kena tengok. Kalau tuan dia kata tak apa, tak minta izin tak apa, ataupun dia kata tak ada masalah, nak foto step. Tetapi kalau disabitkan dia tak benar, hak dia, kalau hak dia, tak boleh. Kalau kita yakin kata dia tak ada masalah tu, tak ada masalah, tak minta. Betul lah pula dia tak ada. Kalau dia ada, minta lah izin. Kalau dia tak ada, contohnya kita pun kata zon. Banyak ni, dia punya dalam hukum fiqh ni. Kalau kita kata zon, kata dia tak marah, dia tak murih, dia tak ada masalah, tak ada masalah gitu. Tak ada masalahnya maknanya boleh. Kira-kira kita dalam hukum fiqh, kira kita yakin kata dia kalau dia ada pun dia tak marah, dia benarkan lah. Pada masa tu dibolehkan kita. Tetapi kalau kita rasa kalau ada dia tak bagi ni, lebih baik kita minta izin, minta kebenaran. Tetapi kalau kebetulan dia pula ada situ, sayanya kita minta izin dengan dia. Boleh tu dalam hukum fiqh tu. Kalau dia ada tuan dia, kita minta izin lah. Minta izin ustaz nak apa nama ni, nak fotokopi ke ataupun apa lagi kita panggil jolok pendrah ke apa tu. Lah. Minta izin dia. Tapi kalau dia buat tiba-tiba kita katai dia macam tak bagi ni, ataupun kita pun tak ragu-ragu dia bagi ke tak bagi, masa tu tak boleh nak ambil. Kalau kita ada ragu-ragu boleh ke tak boleh. Kalau kita kerja orang, kalau kita nak ambil pendrive, kita nak jolok di laptop orang pun mesti kita minta izin juga nak tuan dia. Ada bukan sembarangan gitu. Walik-walik lah, kebiasaannya lah. Tapi kalau biasanya
para da'i kalau kita nak dia punya apa photostat, dia punya risalah dia apa biasanya diizinkan. Cuma kalau macam cetak rokok nyanyian ke apa semua tu, saya tak berani nak kata lah cetak rokok macam nyanyian apa semua sekali. Kerana dia buat tu perkara tu maksiat. Tapi kalau kita cetak rokoknya, kita memperpanjangkan maksiat dia pula. Pada ketika tu boleh lapor jugalah kita. Ya boleh rakam apa yang pihak. Oh, lagu tu lah. Oh, gitu. Yang tak dibenarkan lah. Baik, kira-kira kalau benda tu hak dia anggap sebagai hak dia, dan kira-kira ceramah tu dia yang ceramah dan dia tak bagi orang lain rakan, maka tak boleh lah. Tetapi learningnya bukan dia kata tak bolehnya, orang lain kata tak boleh. Nah, bukan diri Azhar Idrus tu, Ustaz Azhar Idrus tu yang kata tak boleh, orang lain yang kata tak boleh. Baik, sini kita tengok pula. Kalau orang lain yang kata tak boleh, orang lain ni yang dibenarkan oleh Azhar Idrus saja, maka kita tak boleh juga. Gitu. Kalau orang tu je, misalnya siapa dia, Abang Meh lah kata, Abang Meh saja, walaupun orang lain, Azhar Idrus kata, Abang Meh saja boleh rakyat. Dia punya suara dia, atau dia punya mengajar dia, kan? Jadi kebenaran cuma melalui Azhar Idrus tadi. Suara tu je, orang lain boleh nak rakyat lah sebab hak dia. Gitu. Benar tu itu. Kalau dia kata gitu tak boleh sebab hak dia. Kena pakai hak dia, kena pakai orang yang dia benar sajalah sebab dia punya suara dia laku. Dia punya ceramah-ceramah pasal hak dia tu. Tak boleh jadi harta dia. Kita tak boleh lagi nak tanya ilmu tu hak siapa, tapi biarlah kita setakat tu je. Dia kata hak dia ceramah, tak boleh nak rakat, tak payah rakat. Gitu aja. Bolehlah pasal dia benar orang-orang tertentu aja gitu. Maka tak boleh nak ambil. Boleh tak lah kita mana kebenaran walaupun orang lain yang tak bagi kebenaran daripada dia. Dia kata orang ni je benar, rakan dia punya suara dia, rakan. Kerana kadang-kadang dia jadikan satu usaha dia ataupun satu perusahaan yang mana jual apa ni CD ataupun tape tu jadi dapat komersial dia. Gitu. Dia kata gitu dia hak yang demikian, maka tak boleh kita nak rakan. Dan dia benar hak tu je, dia ada pesen-pesen dia, agihan dia gitu-gitu ya. Sebab tu menjadi kelaziman orang yang dulu-dulu minta redha daripada tok guru dia. Kita pun zaman-zaman kecil, zaman learning je, mak bapak pasal main atas SMS gitu aja nak suruh anak pergi ngaji. Zaman dulu pergi ngaji, bawa pulut kuning ayah panggil juga. Ingat kalau zaman-zaman dulu, zaman kita budak-budak dulu pergi ngaji, mak kita atas pergi ngaji dengan tok guru ustaz kampung ni. Kamu dia nak khatam Quran bukan main belarut, bukan main juga. Pulut merah, pulut kuning ni cocok telur, ayah panggang, ayah kampung saya, ayah kucing betul. No, dulu ingat dulu. Kenapa pergi minta buat jasa baik kepada tok guru dan minta redha ilmu yang diajar.
Bukan setakat tu saja, kalau silap pun dia panggil apa pelima, minta restu daripada guru yang dia ajar buah-buah dia. Cuma kita orang lah ni pergi ngaji tu. Malam ni anak nak pergi ngaji ni. Boleh dia pakai SMS atau telefon gitu aja. Mana kata mari. Nono gigi buka gigi nak malam buka gigi tu aja. Anak kita ngaji. Learning zaman learning. Sebab tu zaman dulu, orang dulu tak ada orang tak pandai ngaji. Tak ada orang tak pandai mengaji. Generasi muk-muk kita dulu lah ni je. Tak ada orang pandai ngaji. Pelik pula jadi balik lah ni. Kalau saya dekat TLDM tu, kalau nak mengajar, nak suruh mengajar Iqra', tahu. Nak suruh mengajar Iqra' tu pangkat nak pencet pun baru nak mengaji Iqra'. Lagi dulu saya ada ambil kelas Iqra' kat Pejabat dulu ni. Kat Pejabat lah, masa di SA yang itu 2 tahun lepas. Baru nak mengaji Iqra'. Generasi learning. Tak apalah hak nak mengaji, hak jenis madu lasam. Tak ada mengaji nak udah LK2 ala Nabi. Aku dah pegawai warna dah misalnya kata, tak nak mengaji dia. Ada hak mengaji pun mengajilah. Minta restu daripada tempat pada pengajian supaya barakah. Sebab tu kalau orang zaman dulu biasa pergi menghadap guru mokpok ni anak kita ni nak suruh mengaji sini. Nak kalau nak pondok nak atam ngaji. Pergi royak gitu dengan tok guru ni. Zaman dulu. Saya dah ingat lagi walaupun saya mengaji dengan muk saya sendiri je Quran ni. Tapi saya dah tengok orang lain tuk saya lagi dah ajar mengaji. Dia tengok orang lain ni dia punya orang panggil adab orang dulu tu mari orang panggil belaga lutut dengan tok guru. Tok guru ngaji ni supaya nak atak mohon izin, mohon restu nak atak anak main mengaji. Begitu ilmu baru dia ada barakah. So lagi saya bagi tahu ilmu ni dia kena beradab di mengaji. Dia tidak boleh pakai tip. Masa saya mengaji pondok tu kena kutuk. Bila mana pergi mengaji atas rakam ni, perakam ni pakai apa? Walkman ke berapa kita panggil yang kecil tu. Jadi gitu. Kita atas walkman tu kerana tak ada masa nak mengaji tahu. Sana pun mengaji kita rasa nak mengaji. Jadi kita tak ada nak pergi mengaji situ. Kau ngaji kita malam ni. Kita rakam aku ngaji ni malam ni. Aku ngaji kita ni malam ni. Tak ada ni. Kawan tu keluar rakam. Kita pergi ngaji sini. Sampai begitu. Tu pun kena kutuk lagi kerana apa? Pakai walkman tadi, tip tadi disabitkan tak barakah kerana kita tidak menghadap guru. Kita rakyat tu apa? Kerana kita tak ada. Kita tak boleh nak belah dua. Kita sini pun pergi ngaji dalam masa yang sama. Sebab dalam satu masa ni dekat-dekat je ngaji ni. Wah, sini spekar ni, ngaji gitu. Saya dah mengaji dulu. Tak ada masa. Lepas maghrib ni ada 7-8 tempat mengaji ni. Kita ada kitab sebutir ni nak mengaji situ lah, nak mengaji sini lah. Orang lama ni mengaji kitab tebal-tebal. Kita ni orang ngaji baru-baru ni pakai kitab nipi-nipi ya. Apa ni pun nak mengaji, orang ni nak mengaji, jadi tak ada. Baik. Yang kita tahu bahawa mengaji ni pakai kena pergi beradab guru. Tak hebat orang ngaji pakai tip. Pakai tip aja ngaji. Walaupun teknologi moden, ada benda yang tidak sesuai dengan kemodenan. Cuma kalau kita nak imbas kembali, saya pun kadang-kadang tak ada juga. Masa ada mengaji dengan babak S panjang, abad S panjang. Abad S panjang dalam YouTube tu banyak dia punya pengajian dia. Dalam YouTube Baba Ismail sepanjang banyak dalam tu. Saya tengok ngaji dengan dia sikit. Jadi kita ni tak ada nak tangkap kadang-kadang rakam juga, rakam balik semua balik pengajian. Kadang-kadang tak dengar. Duduk jauh. Jadi kita kat dia ni banyak tip. Orang ramai nak masuk toilet, nanti ambil tip lah sakit kita. Jadi mengaji ni kena hadir baru ya barakah. Orang panggil kalau mengaji Quran dia panggil talaki.
Dia panggil berambil-ambilan. Gitu. Nak rakyat nak dengar banyak kali supaya faham tu bolehlah juga. Jadi kita hadir pada pengajian. Kalau nak rakyat di serapit tadi dengan sebab tidak kebenaran tak bolehlah. Gitu. Kalau dengan ceramah agama kat TV macam mana kan? Dengan ceramah agama kat TV. Dengan ceramah agama tepat dalam TV. Gini. Baik, tentang nak ambil ilmu dia boleh. Tetapi nisbah kepada secara langsung kita panggil berguru. Ni memang dia ngajar dalam TV. Tak apalah lagu tu. Memang dia ngajar tu untuk orang luar TV. Tak apalah lagu tu. Tak jadi masalah. Sebab dia ngajar pada orang luar TV. Dia pun seorang-seorang je ngajar dalam TV tu. Jadi dia ngajar untuk orang. Jadi memang sepatu dia ada. Kena ada dengan dia punya trik dia ada. Gitu. Yang ngajar ramai-ramai gini, tiba-tiba kita nak dia orang panggil seduk ke apa dia panggil. Seduk ke ataupun dia panggil tanpa kebenaran. Dia mungkin dalam TV tu mungkin dia benar dah orang dengar. Orang tujuan orang dengar, tujuan orang ambil tahan daripada TV dia. Tuan-tuan hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam TV tak cukup untuk kita mengaji. Dalam TV tak cukup untuk kita mengaji. Kerana tu tak ada orang alim setakat tengok TV. Tak ada orang alim. Jadi tu guru dah dia tu, "Oi, mengaji mana?" Dia mengaji depan TV. Tak ada lagi dah kita dah dengar daripada orang dulu sampai lah ni tak ada. Alim dia lah ni. Alim dulu biasa macam aku dulu duk main bola sepak takraw gitu lah ni. Lah ni duk mengajar masjid surau. Bila dia mengaji bila mengaji dari TV. Tak ada lagi kita dah dengar. Gitu. Tapi daripada tak dengar langsung baik dengar. Gitu. Daripada tak dengar langsung baik dengar juga. So dalam TV tu di antara yang bagus saya istiharkanlah. Macam Ustaz Do tu baguslah kita tengok tak ada benda yang salah lagi lah. Setakat apa yang dia sampaikan Ustaz Tu bagus dia. Baik tuan-tuan hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira ada bergantung dengan anak Adam kita punya dosa kita seperti mana dia mencuri harta orang. Maka disyaratkanlah kita dah curi dah harta orang. Curi bila masa muda-muda dulu. Lalu ke buah jambu orang, ambil buah jambu orang. Lalu ke buah mangga orang, buah mempelam orang, ambil buah mempelam orang. Maka disyaratkan memulang ia akan harta itu. Kena pulang balik. Syarat yang ketiga sambil kita kata putus dengan jazam. Jazam putus, jazam sama. Mencita-cita tidak kembali lagi kepada maksiat. Kira-kira ambil barang orang, kita tak nak ambil dah ni. Jadi syarat dia ambil barang orang, curi barang orang, memulangkan ia akan harta itu. Memulangkan, mengembalikan harta orang tadi. Kembali bila? Kalau kita ada harta tadi, kita ada harta ataupun kita mampu sedia harta ya, supaya kita curi dulu. Ataupun gantinya, nak pulang harta ni dah punah dah, ni kita beli ganti, dia boleh. Ataupun ganti kepada gantinya harta yang kita curi tadi, yang kita ambil tadi kepada ampunyanya, ganti kepada ampunya harta tadi. Ni kira-kira benda yang tak habis. Kira-kira kita curi macam buah mangga ke apa jenis bahasa habis. Jenis bahasa habis, lagu mana habis? Ataupun meminta halal, ia mencuri, orang yang mencuri tadi daripada tuan dia tadi dengan tafsil pada mazhab kita Imam Syafi'i. Kena pergi minta halal daripada tuan dia dengan tafsil.
tafsir ni kena royak satu-satu. Ambil orang kena pergi royak satu-satu dulu. Kalau ambil ni buah mangga ni, buah mangga hok ujung lah ni pokok besar dah lah ni, masa dulu yang kecil yang rendah dulu saya ambil dia dulu lah ni. Lah ni nak ganti tak ada. Lah ni pun bukan musim mangga. Lah ni minta halal daripadanya dengan tafsir. Tafsir ni kena royak satu-satu. Kita panggil apa? Tafsir Al-Quran. Nah. Tafsir mana kata kena ada penceraian. Kena cerai, mana kata salah satu tak boleh nak kata dulu saya ambil buah mangga. Kalau ambil berapa banyak kena cerita berapa banyak. Kena cerai, paslun, tafsir kena ada penceraian dia, banyak ni, sekian ni, hari gini. Kalau banyak kali kena cerita banyak kali. Setiap kali lalu saya ambil. Pada mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau tuan yang punya dah meninggal tu? Tuan apa nama ni, tuan tu dah meninggal dah. Sat lagi kita jawab dah. Rehat dulu. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Baik, pada mazhab kita Imam Syafi'i kena royak satu-satu. Kena bagi tahu satu-satu ni sekian yang saya curi, sekian saya ambil gini. Baik, Imam Syafi'i kata gitu. Bersalahan pada mazhab Imam Malik. Imam Malik kata memadai meminta halal dengan ijmal. Imam Malik kata memadai minta halal dengan ijmal. Ijma ni secara borong. Imam Malik kata bolehlah minta halal lah. Dosa-dosa saya dulu, saya kecil-kecil nakal-nakal dulu dah ambil buah mangga, ambil buah jambu apa semua sekali tak royak satu-satu pun tak apa. Dah ambil apa namanya kalau terambil barang ambil ke apa ke nakal-nakal dulu minta halal lah. Imam Malik kata tak apalah kata. Jadi tu yang dia halal. Secara borong ni secara kata minta maaf lah, minta halal lah. Apa-apa yang saya terambil dulu yang saya dah ambil nakal-nakal dulu. Tak bila satu-satu pun tak apa. Artinya apa dia? Memadai kita bagi tahu apa nama ni, aku curi bergiam-giam hokmu dulu. Aku curi buah mangga mu dulu. Tu dia kata tak apalah halal. Gitu. Tapi ini Imam Malik. Imam kita kena royak satu-satu. Boleh kalau kita nak taklid Imam Malik, boleh. Syarat kita dah usaha dah untuk membela satu-satu. Tak teringat dah kata baru. Bukan sekali dua curi ni. Minta musim buah kita curi. Depan lalu kita. Tuan dia pun tak ada sini. Mari jangan-jangan. Jadi nak bilang apa kali pada saat tu dah kita orang panggil gagal untuk membilang banyak mana pada ketika tu bolehlah kita orang panggil taklid sikit kepada Imam Malik. Tapi kalau kita nak semata-mata aku malu, aku tak sanggup nak cerita satu-satu nak taklid Imam Malik, maka tak boleh. Begitu. Sebab kita lari daripada hukum makruh hukumnya gitu. Tak warok. Dalam hukum dia panggil tak warok. Kita ni tak ikhlas. Kita tak ikhlas nak minta maaf dengan dia semata-mata secara sungguh-sungguh. Malah nak cerita, malu nak cerita. Jadi kita ni maaf lah dulu aku nakal-nakal ambil buah-buahmu. Kita macam ni tak ikhlas. Kita ni tidak sungguh-sungguh nak minta maaf, nak minta halal dengan dia. Pada saat tu tak jadi gitu. Jadi kalau selagi kita dah ingat sebanyak mana sekian kita kena royak pada Tuhan dia. Gitu. Kita tak boleh nak lari daripada hukum. Lari daripada hukum, taklid kepada mazhab yang lain, maka jadi makruh pada ketika tu. Kenapa kita lari daripada hukum? Adapun yang boleh kita taklid kepada mazhab lain atas peningkatan ibadah boleh. Atas peningkatan ibadah boleh. Kalau makin kurang tak boleh. Mana makin kurang? Lagu mana? Contohnya dalam surau, daripada duduk saja-saja aku nak taklid kepada imam lain, boleh niat iktikaf dalam surau. Boleh. Kerana mazhab lain selain daripada mazhab Imam Syafi'i,
setiap tempat rumah ibadah itu dikategorikan sebagai masjid. Mazhab lain. Cuma mazhab kita, nak pula kita orang Jawi ni ada surau, madrasah, gapo lagi, musalla, gapo lagi ada. Jadi banyak gitu. Ada pun mazhab lain, tiap tempat diri sembahyang masjid. Sebab tu mazhab lain semua boleh etikah. Kita sini aja surau tak boleh etikah. Tetapi secara umumnya AJK masjid dan umum, ini surau apa terus maju boleh niat etikah tak boleh. Cuma pada diri individu daripada duduk saja-saja aku duduk selo saja, sakit pinggir-pinggir lenguh kaki-kaki ni, lebih baik aku niat etikah. Aku istiharkan untuk diri aku ni masjid. Aku istiharkan untuk diri aku semata-mata ini masjid boleh niat etikah. Boleh atas kita saja. Kita tak boleh nak war-war kat orang. Boleh semata-mata untuk diri kita saja. Ada pun nak war-war kepada orang, kalau ni semai sunat tayat masjid lah, boleh ke tak kena ni, ni kena, tak boleh. Atas diri kita saja boleh. Kenapa? Kerana kita yang sendiri mengisytiharkan surau ini adalah masjid bagi kita. Surau ini adalah masjid bagi kita. Mari Allahu Akbar tahiyatul masjid. Dan boleh niat iktikaf masjid. Surau masjid, siapa kata masjid? Aku seorang kata masjid. Orang lain kata surau lah. Kalau orang lain tak boleh, kita aja boleh. Faham ke tak ni? Untuk kita, khusus untuk kita saja. Kalau orang lain tak boleh. Kita nak istiharkan semua buat surau kita, surau diri jemaah, boleh buat yang masjid tak boleh. Semata-mata untuk individu saja. Kita saja boleh. Kita istihar dan kita yang buat. Kita tak boleh nak istihar kepada orang lain. Dia kita. Sekalipun rumah kita, sekalipun rumah kita buat satu sudut, bukan rumah kita seluruh. Rumah kita seluruh tak boleh. Nanti nak tidur dengan bini pun jadi masalah pula. Kita buat satu sudut aja, buat petok besar mana. Saya ingat saya dia dalam pondok dia besar sikit pondok dia. Ada pondok saya kecil. Dia pondok dia besar sikit. Dia